Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. iKim pada malam ini kita telah melangkah episod ke 507. 507. Tahniah diucapkan kepada anda semua. Sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi, saya ucapkan tahniah kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan iKim sehingga ke hari ini. Rakan tuan-tuan dan perempuan, selamat datang semua daripada IG Lambai Sutra, dan daripada FB juga ada Siti Rabia, Radin, Nurkia, Pulau Indah, Bunda Etun, Tuan Abdul Rahim, Radin Iwan Hasnah, Wan Rahaiza, Hawasamin, Zainuddin Zakaria, Azum Ibrahim, Nur Aisyah, Nur Haji, Boyka, Rohana, Yusuf, Azura, Adnan, Intan Sumayyah, Zaitun, Matnuh, Nadiah Nawawi, Rohana Yusuf, Nurgiyah, Isha Halimah, Syekh Selma, Syahidah Siti Raullah, Agus Rifa'i, Arina Umar, Rohani binti Sabri, Siti Hawa Setapa, Halimah, Nurmah, Fatimah Ahmad, Zarina Idris, Khadijah, Satariyah Awang, Nur Suhaila, Hazizul pun ada, Agus Nurlia, Zainab Maznah, Laila Khalid, dan ramai lagi sama-sama kita pada malam ini. Selamat datang semua saya ucapkan. Saya doakan anda yang bersama-sama kita pada malam ini diberi kesihatan yang berpanjangan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah, diberi kekuatan untuk sama-sama kita membacakan ayat suci Al-Quran dalam kehidupan seharian kita, dapat kita amalkan bersama, ya, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, seperti biasa audio dan video saya ingat tidak ada sebarang masalah. Cuma seperti biasa sebelum kita nak mulakan untuk segmen kita yang pertama, info tajwid, jangan lupa untuk tekan button like dan share. Kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada rakan-rakan kita di luar sana. Ajak mereka bersama-sama kita untuk membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kita berkatan dan ketenangan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah, amin. Baik, yang dah tekan button like, tanda sokongan anda kepada program sebegini, saya ucapkan terima kasih juga yang dah kongsikan video ini. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Mari kita terus ke info tajwid. Kita lihat pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku kepada pembaca Al-Quran. Ada hari ini pula masuk pula huruf dhad. Kesalahan paling ketara ketika kita menyebut huruf dhad. Seperti yang kita sedia maklum bahawa huruf dhad ini tidak ada yang boleh sebut dengan tepat melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, para ulama telah menyusun menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk kita dapat menyebut dengan betul dan tepat, dan kita yang paling penting kita dapat mengelakkan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan. Di sini disenaraikan ada 6 perkara yang mungkin boleh berlaku kepada pembaca Al-Quran, sama ada dengan sengaja, dengan sedar ataupun tidak sedar kita melakukan kesalahan ini. Mari cuba kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengubah huruf dhad menjadi huruf dha. Dhad dengan dha. Dhad dengan dha. Rakan, sahabat-sahabat, sebab apa dia boleh menjadi kepada huruf dha? Kerana kedua-duanya sifat yang
hampir sama. Cuba kita lihat daripada huruf isti'la dengan itbaq, tentu sekali kedua-duanya dad dengan dha adalah sifat isti'la dan itbaq, sama. Seterusnya untuk huruf hams, yes, hamas dengan jahar, dia adalah huruf jahar. Juga untuk syiddah dengan rakhawah, juga sifat rakhawah, sama. Keempat-empat sifat huruf dad dengan dha itu sama. Yang membezakan adalah sifat apa? Istitalah. Satu lagi adalah makhrajnya. Makhraj huruf dad dan dha juga sama pada hujung lidah. Tetapi dad ditarik sampai ke belakang. Nampak tak? Daripada hujung tarik sampai ke tepi hujung belakang ni. Ke tepi lidah belakang ni. So, dad itu lebih panjang dia punya makhraj, tetapi masih lagi pada hujung lidah ni masih sama. So, kalau kita tidak bermainkan peranan tepi lidah ini, bermakna kita akan menyebut dengan salah, tidak tepat. Okay, gigi kita di garham ini, semua gigi ni, lidah ni menyentuh tepi lidah ini. Okay, beza dengan sikit je. Dia kecilkan dia punya lidah ini. So, yang ni tak kena pada bahagian gigi kita, akan menjadikannya huruf dha. Itu yang membezakan, sangat sedikit. Sebab itu, hati-hati ketika menyebut huruf dad, takut kita bertukar kepada huruf dha. Waladdallin, hampir sama waladha, sikit je. Okay. Kemudian yang kedua membunyikan seperti huruf dal. Contohnya tufiduna, ini tidak tebal. Orang Melayu yang tidak usaha untuk belajar lahjah bacaan Al-Quran lahjah Arab akan jadi begitu. Okey, tufiduna tufiduna, beza. Sifat tebal itu pun dah beza. Okey. Kemudian yang ketiga, memberhentikan seketika ketika menyebut huruf dad. Dia nak tunggu apa kan? Waladdallin. Tak perlu berhenti kan? Begitu saja. Dia ada istitalah. Waladdallin. Tak perlu. Jangan lama kita memberhentikan bacaan. Takut-takut dia jadi bacaan saktah pula. Kemudian membunyikan qalqalah sedangkan tidak ada sifat qalqalah. Waqadba. Sedap nak bunyi qalqalah. Mudah tapi salah. Yang kelima, mengeluarkan bunyi gunnah. Fadlu. Dia naik ke atas. Fadlu. Sebab dia nak tahan huruf dad itu daripada dikeluarkan suara. Dia keluarkan suara ikut hidung. Dia keluarkan ikut hidung. Fadlu. Salah. Hati-hati jangan pergi kepada makhraj gunnah. Khayshum. Fadlu. 100% pada mulut saja. Kemudian mengidghamkan, memasukkan ke dalam huruf selepasnya. Ini contohnya adalah maurirtum idturra. Sebab dia hampir sama dengan huruf ta. Kita baca terus huruf ta. Idturra. Sedangkan dia dad. Idturra. Beza. Arrawtum. Takut ada yang beza juga. Arradtum. Disebut dengan mudah. Arradtum. Dia masuk terus dalam huruf ta. So ini 6 perkara sepatutnya kita perlu ambil perhatian agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okey. So rakan-rakan dapat apakah apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit sebanyak memberikan kita mudah-mudahan dengan kita mempelajari perkara-perkara yang kita sebutkan seperti tadi, kita dapat mengelakkan daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan.
Okeylah, rakan-rakan, sahabat-sahabat, bagaimana untuk seterusnya kita teruskan kepada segmen yang seterusnya yang kedua, Talaqi Al-Quranul Karim. Adakah anda semua dah bersedia? Bagaimana rakan-rakan di sana? Baik, kalau dah bersedia, kita pada malam ini insya-Allah akan bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-7. Kita dah masuk surah Muhammad. Suratu Muhammad. Okey, surah Muhammad bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Ya, sedia dengan Taranum Bayati Arina Umar. Yang Sutra sedia Cikgu Selma, Suhaila, Latifah, Nur Haji Shan. Okey, ramai dah bersedia. Okey, kalau dah bersedia mari sama-sama kita mulakan bacaan. Astaghfirullah. Taranum Bayati, Taranum pilihan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Sekejap, kita naikkan sedikit ke atas. Jadi sedikit banyak. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Yang ke-10. أفلم يسيروا
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dapat sama-sama selesaikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-507. Tahniah diucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan Hakim sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Rakan, sahabat-sahabat, kalau ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruang komen. Saya membantu sekadar-kadar saya mampu untuk menjawab persoalan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian. Sementara saya mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang baru bersama kita pada malam ini. Anda sekarang bersama kami dalam Hakim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Hakim setiap malam akan bersama anda, menemani anda teman berteman dengan Al-Quran untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran untuk kita meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim dapat kita merehatkan diri sebelum kita labuhkan tirai pada malam hari. Kita baca satu muka surat daripada Al-Quran dapat memberi kita ketenangan untuk kita merehatkan diri pada malam hari. Mudah-mudahan apatah lagi memberi keberkatan dalam seluruh kehidupan kita setiap masa dan ketika, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, rakan-rakan, kalau tidak ada sebarang pertanyaan, kita akan jumpa lagi seperti biasa malam esok dalam jam 9.15 malam 9 suku. Kita akan berjumpa lagi selepas solat Isyak untuk sama-sama kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim setiap malam sebelum kita labuhkan tirai, insya-Allah. Baiklah, saya kalau tidak ada sebarang pertanyaan lagi, saya fikir setakat ini dulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi seperti biasa jam 9.15 minit malam dalam Hakim #sebarkebaikan. Saya Malik bin Ahmad mohon mengundur diri, mohon maaf, mohon ampun daripada saya sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan daripada pihak saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.